Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Badrah binti Binjai, pemegang kad metrik di 2019-1089 dan saya merupakan pelajar semester 3. Hari ini saya akan membuat ulasan untuk subjek Sirah dan Tamadun. InsyaAllah hari ini saya akan mengulas sebuah e-book yang bertajuk Pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah, sebuah karya Tariquddin bin Haji Hassan. Dalam e-book ini dia mengandungi 20 bab dan mempunyai 419 muka surat. Dalam 20 bab itu ia menceritakan tentang 14 khalifah-khalifah yang memerintah kerajaan Bani Umayyah. InsyaAllah saya sangat merekomendasikan e-book ini bagi peminat-peminat yang minat sejarah dan juga yang ingin belajar mengenai sejarah. InsyaAllah. Saya teruskan. Pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah. Sejarah tentang kerajaan-kerajaan setelah zaman tabi'in telah terbentang dalam sejarah umat Islam ataupun umat manusia. Mereka telah melalui hidup dalam pemerintahan dari zaman ke zaman. Ada kalanya dalam memerintah seseorang penguasa banyak mementingkan ataupun mengambil berat terhadap umat sehingga yang kurang bijak, sehingga nama mereka dikenang sepanjang zaman. Namun terdapat juga pemerintah ataupun raja yang kurang bijak sehingga rekod dalam sejarah dan peradaban umat nama raja tersebut tidak begitu baik disebabkan pola hidup yang glamour dan kurang diminati oleh umatnya ataupun rakyatnya. Buku pemerintahan ini diterajui oleh para sultan dari Bani Umayyah. Ini telah mengalami pasang surut dalam kepimimpinannya. Ada kalanya ia dipimpin oleh seorang raja yang adil, namun terdapat juga penguasa yang kurang bijak dan terlalu mementingkan kepentingan raja dan keluarga. Walau bagaimanapun, dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ini terdapat sejarah yang mencatatkan bahawa sepanjang kerajaan tersebut memerintah, ia pernah dipimpin oleh seorang raja yang telah banyak membuat kebajikan dan perubahan dalam pemerintahannya. Hal ini tidak dinafikan boleh jadi kemaslahatan umat dan rakyatnya. Kerana perhatian baginda terhadap pelbagai kemaslahatan umat, yang paling penting adalah faktor watak peribadi raja yang soleh dan tidak suka berfoya-foya. Dalam sejarah seorang raja yang soleh, zuhud dan warak iaitu Umar bin Abdul Aziz, dan pemerintah ini juga dikenali sebagai Umar II dan merupakan pemerintah ataupun khalifah yang ke-8 setelah Sulaiman. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang Umar bin Abdul Aziz. Baiklah. Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Bani Umayyah yang ke-8 daripada seramai 14 orang Khalifah kerajaan Bani Umayyah kesemuanya. Baginda dilantik untuk menggantikan tempat saudara sepupunya yang dikenali sebagai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kerana wafat. Pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, baginda ialah seorang menteri merangkap penasihat bersama Raja bin Muawiyah, Raja bin Haywah. Kebanyakan ahli-ahli sejarah
Islam menggelar baginda sebagai Khalifah Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah yang kelima ataupun Khamis Ar-Rasyidin. Kenapa? Kerana pemerintahan baginda yang kembali tidak mengikut jejak corak pemerintahan para Khalifah Bani Umayyah yang sebelum baginda, terutama aspek keadilan, pemerintahan dan juga kezahidan hidup baginda sekeluarga. Dibandingkan dengan para Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, baginda lebih mirip dengan corak pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, sehingga Abdul Aziz dengan Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan juga Umar bin Al-Khattab pada sifat digelar sebagai Umar II. Apa yang membezakan Umar bin Abdul Aziz ini hanyalah pada sifat fizikal dan juga sifat kegarangan sahaja. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah negara tidak lama, cuma selama 2 tahun lebih, sebagaimana lama masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi corak pemerintahan mereka sangat berbeza, di mana ciri-ciri pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sangat mengutamakan keseronokan hidup dan seperti asyik dengan makanan dan minuman yang lazat-lazat. Tetapi pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyat mengutamakan ibadat, kehidupan yang sederhana, mengingati kehidupan di dalam akhirat. Meskipun masa pemerintahan baginda tidak lama, tetapi telah mencapai kejayaan yang lebih daripada khalifah yang lain memerintah berbelas-belasan tahun. Saya ceritakan sedikit kepribadian Khalifah Umar ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dilahirkan di kota Madinah pada tahun 65 Hijrah. Dia dilahirkan di kota Qahirah, Mesir. Khalifah Umar ini datang dari 2 jalur keturunan Quraisy yang paling terkemuka, yang paling mulia, dan keturunan baginda daripada pihak bapa adalah dari keturunan Bani Umayyah, manakala daripada ibunya adalah keturunan Bani Ali. Kedua-dua datuk baginda dari 2 jalur adalah orang-orang besar dan terkemuka. Semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, kita sedia tahu atau kita sedia maklum bahawa semasa pemerintahannya ia sangat-sangat sederhana dan mengingati akan kehidupannya akan akhirat. Dan semasa pemerintahan Umar Abdul Aziz ini juga terdapat beberapa perubahan yang telah dibawa oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama ialah mengembalikan harta kepada tuannya. Yang kedua, menghapuskan jamuan negara untuk pembesar-pembesar kerajaan. Yang ketiga, menaikkan gaji gubernur untuk mengelakkan rasuah. Yang keempat, hukuman hudud tidak boleh melainkan atas izin khalifah. Yang kelima, menghentikan serangan ke atas negara musuh dari mengganti tentera di perbatasan